السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan baca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan, para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, mungkin kuliah saya ringkas di malam ni. InsyaAllah selepas itu kita akan adakan majlis doa selamat, doa kesyukuran, doa selamat atas permintaan yang berbahagia Ustaz Samuri dan keluarganya untuk majlis akikah cucu beliau. Jadi insyaAllah saya akan kendalikan doa selamat ini selepas saya tamat kuliah ni, insyaAllah. Di sini ke, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, para jemaah sekalian muslimin selamat, sambung lagi daripada buku kita ni. Jadi pada malam ini insyaAllah kita sampai pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-12, muka surat 248, sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaAllah sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan kita bincangkan pada malam ini. Dan oleh sebab cerita ni panjang, maka pada malam ini insyaAllah saya ambil 2-3 perkara saja dalam sifat pemaaf ni. Dalam bulan Ramadan baru ni dan sepanjang masa kita sentiasa membaca doa kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kita minta maaf kepada Allah. Tetapi bila kita minta maaf kepada Allah, kita akan tengok nanti ada prasyaratnya. Gangguan sikit Kereta WLJ 9438. Ini bukan melanggar undang-undang lampu tak tutup. Jadi elok lampu tutup nanti kita tolak pula bayar. WLJ 9438. Lampu tak tutup. Jadi tuan-tuan dan puan, bahagian pertama malam ni. Bahagian pertama. Cerita sifat pemaaf ni. Ayat yang saya baca tadi kan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah tu menjadi suri teladan. Jadi orang persoalkan kami nak ikut macam mana? Kami tak tahu bagaimana contoh dia. Itulah gunanya tuan-tuan. Bila kita mengkaji akhlak Rasulullah ni, kita nak tahu tu lah. Mudah-mudahan kita dapat ikut. Kalau kita tak tahu, kita tahu je Nabi Muhammad tu akhlaknya mulia. Tetapi macam mana akhlak itu? Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan pelajaran seperti ini, akhlak Rasulullah ni, kita dapat banyak maklumat. Jadi pada malam ni insyaAllah satu lagi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sifat pemaafnya. Tapi sebelum itu tuan-tuan, kita tengok dulu apa kata pengarang ni. Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi. Ini pengarang buku terjemahan ni. Mula-mula sekali dia menerangkan mengenai dengan konsep Al-Afu itu sendiri. Al-Afu. Ain dia bukan A. Jadi sebut elok tu. Kadang-kadang ada orang baca doa, saya dengar dalam telinga saya, di telinga saya, seolah-olah tak ada beza antara ain dengan alif. Ain tu. Afu. Afun. Ain. Fa, waw. Afa kan, afa. Jadi dalam mukadimah bab ini,
pengarang memulakan dengan menceritakan sikit apa maksud al-afu tu. Yang sebenarnya. Kata dia cara ringkasnya, memberi maaf, memberi ampun tanpa rasa benci kepada orang yang bersalah kepadanya. Maksudnya gini tuan-tuan. Maknanya kita dah maaf dia. Janganlah simpan lagi rasa benci. Ini kita dah maafkan dia. Tiba-tiba ada lagi menyampah tu aku nampak muka tu. Tidak tuan-tuan. Kita tengok penjelasan seterusnya daripada pengarang ni. Dia kata kalau macam ni bukan pemaaf namanya. Dia maaf waktu itu dia maafkan. Maaf sementara untuk balas pada masa akan datang. Jadi maaf ada tempoh. Tak apalah sekarang aku maaf, tapi akan datang aku tak akan maafkan. Ini kata di pengarang ni bukan makna maaf. Bila maaf selesai sudah. Jangan simpan tinggal dendam kan. Maaf sementara untuk balas pada masa akan datang. Itu bukan al-afu. Okay. Yang kedua pula, dia memaaf atau beri ampun, tetapi sembunyikan kebenciannya itu. Dan minta maaf kononnya dengan mulut dia. Aku maafkan kamu, kesalahan kamu. Tapi dalam hati dia ada lagi benci pada kawan tu. Ini pun kata dia pengarang ni, bukanlah maksud memaaf. Dan insya-Allah kita akan dapat pengukuhan lebih lanjut lagi tuan-tuan bila kita tengok macam mana sikap Rasulullah sendiri. Bila dah maaf tu maaf dah, tak ada lagi simpan-simpan lagi. Dan seterusnya, dia maaf tu ada sebabnya. Sebab tidak mampu membalas pada waktu itu. Itu sebab maaf tu. Adalah sedikit tuan-tuan sebagai mukadimah, pengarang ni memperkenalkan kita apa maksud al-afu tu, al-afwan. Pemaaf kan? Kita raikan takrif ni. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan para jemaah sekalian muslimin muslimat, mukadimah ayat saya baca tadi dalam surah Al-Imran ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Situ tuan-tuan. Sifat-sifat orang yang baik yang akan mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Memberi infak pada masa susah, pada masa senang, memberi keampunan dan memberi maaf pada sesama manusia. Rupa-rupanya ada lagi beberapa ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 149. Rojak muka surat 249. Saya tulis ni sebab yang ada buku senang dia rojak. Tapi dalam buku ni tak ada dia muatkan ayat Quran. Mungkin ada sebab kan. Maklumlah buku macam ni kan nanti disimpan di rumah, dia langkah dan anak cucu. Dia menghormati, jadi jangan bubuh teks ayat Quran. Dia buat terjemahan je. Muka surat 249 surah An-Nisa ayat 149 menerangkan mengenai dengan ni. Jadi saya cari ayat ni bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Terjemahan ada tu. Nak baca terjemahan? Tak payahlah sebab panjang cerita nanti. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 109. Tuan-tuan yang ada handphone, boleh tengok situ. Boleh bawa handphone ni disuruh bermanfaat kan. Walaupun ada ustaz kata jangan bawa. Janganlah kalau kita buat benda karut. Kalau kita nak catat nota, nak rojak ayat Quran yang ustaz baca, alhamdulillah, dapat pahala pula. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109, muka surat yang sama ni panjang sikit ayat ni. Panjang sikit ayat ni. Tetapi yang saya nak ambil yang ni tu. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'fu wasfahu. Fa'fu. Nampak tu? Memberi maaf. Hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam buku ni tak ada ayat ni. Alasannya macam yang saya sebut tadi lah. Dia tak ada orang langkah-langkahkan buku-buku macam ni. Jadi dah dua kan.
Termasuk yang saya mula sebut tadi kan. 3 lah. Ada lagi. Bukan apa saya tunjukkan ayat ni. Nanti kadang-kadang ada orang sebut. Apa buktinya yuk? Ni orang Perak ni. Yang kata Allah suruh kita memaafkan orang lain. Nampak tu? Dan berapa kita dapat kan? Tengok pula dalam surah An-Nur ayat 22. Muka surat yang sama juga. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Mana ayat tu ni? Wal ya'fu wal yasfahu. Berapa dah? 4 lah. Seterusnya. Surah Al-Syu'ara ayat 43. Ini muka surat 250 sebelah tu. Walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Walaupun tak sebut ya'fu tapi sebut wa ghafara. Okey. Cukup tu. Walaupun ada lagi beberapa ayat yang diberi oleh pengarang di sini. Cukup tu. Untuk menjadi hujah bagi kita bahawa Allah sangat memberatkan masalah memberi maaf ni. Dan ini akan kita kukuhkan nanti dengan beberapa hadis Nabi selepas ini. Seterusnya kita lihat nanti. Nabi bukan cakap tak serba bikin. Bila dia keluarkan banyak hadis dan ada perintah Allah dalam ni, dalam Quran, dia terus laksanakan. Yang akan kita kongsi pada malam ni. Beberapa contohnya. Nampak tuan-tuan? Dan seterusnya apa yang penting sebagaimana saya katakan bulan yang lalu, jangan kita kata pula masalahnya ayat Quran ni tuju pada Rasulullah je. Kita tak payah. Dan saya masih ingat lagi kuliah saya bulan lalu. Kalau macam itu sikap kita sampai kiamat tak selesai masalah. Bila kita bersikap bahawa semua ayat Quran ni hanya untuk Rasulullah. Memanglah diturunkan wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudiannya untuk kita. Ini bahawa yang pertama. Contoh yang pertama. Yang dibuat, yang dikemukakan oleh pengarang Dr. Ahmad Muhammad Afifi ni. Dia buku terjemahan ni orang Arab ni. Terjemahkan ni daripada apa ni tajuk asalnya ke bahasa Indonesia. Rasulullah memaafkan Wahsy. Siapa Wahsy ni tuan-tuan? Kita dah tahu nama watak ni kan. Allah seorang hamba abdi. Orang Afrika. Orang Habsyah. Zaman dulu bila sebut hamba abdi ataupun hamba yang datang ke Mekah yang diambil oleh pembesar-pembesar Quraisy, kebanyakan orang Habsyah. Belum ada lagi cerita Nigeria ke Ghana ke tak ada. Tak tahu ada kewujud masa tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri Nigeria, Ghana dan sebagainya tu. Yang ada tu lah Habsyah. Jadi diceritakan Wahsy ni daripada situ juga. Kita tengok dalam internet ada gambar dia. Nama penuhnya Wahsy bin Harb. Terlihat? Ini saya cerita kemudian nanti. Setelah dia meluk Islam. Setelah dia meluk Islam ya. Itulah tuan-tuan matematik Allah kita tak dapat duga. Orang benci pada Islam, orang memusuhi Islam, akhirnya masuk Islam dan jadi pembela Islam. Jadi pembela Islam. Mempertahankan Islam dan sebagainya. Itu sebabnya sekarang ada orang yang memusuhi agama kita. Jangan kita kata no, tak ada harapan. Mungkin satu masa nanti berdasarkan kepada sirah Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang memusuhi agama Islam, tetapi Allah beri hidayah masuk Islam. Tetapi ada juga sampai sudah tak masuk Islam. Abu Jahal misalnya kan, tak masuk Islam. Tetapi ada, ni contoh dia. Siapa dia? Kita mari kita tengok ni. Dia ni hamba kepada Jubair bin Mut'am. Orang besar Quraisy ni. Sebab orang-orang yang miskin, tak ada dia hamba ni. Tuannya berjanji akan membebaskannya jika dia berjaya membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, uncle atau bapa saudara Nabi. Kata dia Jubair ni, kalau kamu berjaya membunuh Hamzah ni, aku bebaskan kamu. Dan dipendekkan cerita, panjang cerita tuan-tuan. Tapi saya pendekkan dia berjaya dalam membunuh Hamzah ini
dalam perang Uhud. Saya baca baru-baru ni satu buku mengenai dengan cerita-cerita yang tak tepat, mengenai dengan Nabi dan sahabat-sahabat. Termasuk menceritakan mengenai Hindun makan hati. Di sini pun ada. Makan hati Hamzah ni bila terbunuh. Rupanya bila kita baca baru ni, no, tak ada cerita tu. Ya. Bila masanya pula nak makan hati kawan tu. Mengambil masa yang lama kan, nak bedah perut dan sebagainya. Bila masa pula dia nak gigit hati tu kan. Jadi rupanya cerita tu ialah cerita daripada orang Syiah. Jadi dia cerita tu kan. Saya tak panjang cerita tu. Sebab dalam sini, di sini diceritakan sendiri, dalam cerita yang saya baca tu, selepas dia berjaya membunuh Hamzah ni, si Wahsy ni, kemudian dia dibebaskan, lepas tu dia balik ke Mekah. Dia balik Mekah. Tak ada lagi cerita misalnya, dia bersama-sama Hindu misalnya, membedah perut si Sayyidina Hamzah, makan pula hati dia dan sebagainya. Tak ada. Tetapi kalau masih lagi orang kita nak percaya, tu Allah Alam. Tapi kata dia ulama-ulama hadis, banyak benda tu ditambah-tambah lagi untuk menimbulkan kebencian kepada Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ni bapa pada Muawiyah. Muawiyah ni bukan musuh kamcing orang Syiah, musuh ketat orang Syiah. Jadi macam mana cara nak memburuk-burukkan keluarga ni? Dia burukkan mak Muawiyah. Jadi katakan Hindun tu sendiri. Nampak tu. Syiah punya kerja daripada zaman Rasulullah lagi. Okey, kita balik ni. Jadi kemudian cerita tuan-tuan ni, selepas penaklukan Mekah, selepas Mekah dibuka oleh Rasulullah SAW, Wahsy pun meluk Islam. Panjang cerita ni, mula-mula dia lari. Tapi orang pujuk. Dia kata Rasulullah memaafkan semua orang Mekah. Apa lagi kau takut? Baliklah. Sebab diceritakan bahawa Wahsy dia lari ke Taif. Tetapi kawan-kawan dia pujuk, dia kata Wahsy baliklah. Tak ada lagi Rasulullah, tak ada simpan dendam. Ramai dah orang meluk Islam dan ramai dimaafkan. Dia tak ada bunuh siapa pun. Akhirnya dia balik memeluk Islam, jumpa Rasulullah. Kita tengok cerita seterusnya. Ya. Wahsy pun memeluk Islam. Nabi SAW maafkan. Tetapi oleh sebab rasa bersalah tuan-tuan, dia kata aku dah bunuh bapa saudara Nabi. Aku dah lama misalnya benci balik Islam. Sekarang ni bila aku masuk Islam, aku terpaksa bayar balik hutangku. Macam kafarah kan. Aku terpaksa menyumbangkan banyak balik Islam. Dan yang cerita ni tuan-tuan, bila sampai kepada pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wujud Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah penipu besar. Musailamah pendusta. Nabi palsu. Masa inilah sekali lagi Wahsy menyumbang kepada Islam. Dia sendiri bunuh Musailamah ni. Dia ceritakan. Ya. Dalam perang dengan Musailamah, dia berjaya membunuh Nabi palsu itu. Dinamakan peperangan Yamamah kan dalam sejarah Islam. Okey, apa yang penting dalam cerita ni ialah musuh ketat Islam bunuh bapa saudara dia. Dia maafkan juga sebab kawan dia dah masuk Islam. Ini menjadi pengajaran pada kita. Seberat mana pun kesalahan orang tu, bila dah minta maaf dan sebagainya, tu saya cerita lagi. Sebab benda tu dah takdir Allah jadi gitu. Takdir Allah juga menyebabkan Hamzah tu terbunuh di tangan Wahsy ni sendiri. Nampak tu? Inilah dia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Boleh ke? Kita tuan. Ataupun dendam 7 keturunan. Macam keluarga Masuri kan, dia Langkawi. Sampai 7 keturunan dia dendam kepada keluarga siapa yang bunuh tu. Dan seterusnya didakwa pula cerita legenda tuan-tuan, orang Langkawi. Langkawi sumpah sampai pulau tu tak maju. Sampai Mahathir baru maju. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, logik ke cerita tu. Dalam Islam tak ada sumpah memberi kesan. Siapa percaya, siapa ada saudara mara di Langkawi dah saatkan. Syirik tuan-tuan. Bukan kita bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Tidak memberi mudarat dan manfaat apa-apa pun. Adakah kerana sumpah si Masuri itu Langkawi boleh jadi mundur sampai 7 keturunan, sampai seorang tokoh bernama Mahathir baru maju. Allahu Akbar. Cerita tanya tidak Allah Alam. Ini Langkawi, orang Langkawi marah pada saya. Tapi bila saya fikir sekali kan, bertentangan dengan Islam. Bila kita percaya bahawa sumpah Masuri menyebabkan pulau itu tak maju selama 7 keturunan.
Jadi saya nak kaitkan ni lah. Maknanya Nabi tak ada dendam macam itu. Sampai berketurunan-keturunan. Itu satu. Yang kedua kita tengok pula dalam satu peristiwa seorang Yahudi bernama Zainab. Orang perempuan Yahudi ni. Meracun Nabi SAW. Allahu Akbar. Teruk tuan-tuan. Sampai racun. Kita tengok ni. Peristiwa ini berlaku di Khaybar. Khaybar ni jauh sikit daripada kota Madinah. Tempat penempatan orang Yahudi. Orang Yahudi ni datang ke kawasan tu, kita dah tahu kan latar belakang dia. Sebagaimana saya pernah sebut kan. Dalam kitab dia kata Rasul akhir zaman ni akan ada di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi mereka pun datang kan dengan harapan bahawa Rasul akhir zaman orang Yahudi juga. Sebab mereka banyak berperang kan dengan puak-puak Arab, dengan puak-puak lain. Yang kita nanti akan datang Rasul akhir zaman, dia akan tolong kami. Itu yang datang ramai tu kononnya. Tetapi bila Nabi dilantik, tiba-tiba orang Arab, bukan orang Yahudi. Itu akhirnya terus tak terima Nabi dan memusuhi Nabi. Dulu, kini dan selamanya sampai kiamat. Sebab sikit yang ringkas. Cerita Zainab binti Al-Haris, isteri Salam bin Miskam. Dua-dua ni orang Yahudi. Adalah wanita Yahudi. Sebelum meracun, dia bertanya. Dia menyelidik juga. Dia tanya dalam Nabi ni suka makan apa? Suka makan kambing. Macam kita lah kan? Sunnah Nabi. Habis dia muka kambing daripada kepala sampai kaki ke? Tak. Yang paling disukai bahagian peha je. Jadi bila dia dapat maklumat itu, tuan-tuan, di situ dia buah racun tu. Dan dia hantar ke peha kambing tu ke rumah Nabi. Nabi makan. Dia pendekkan cerita kan. Tapi Allah tolong dia. Bukan kita ayat Quran kan. Nabi akhir zaman tak akan mati terbunuh macam ini. Dia akan mati cara biasa. Sebab kalau dia mati dalam dakwah dia, sebelum dakwah dia habis, sebelum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, maka susah cerita. Jadi oleh sebab itu dalam Quran dia katakan Nabi Muhammad akan dilindungi daripada bahaya dan bencana. Berapa banyak percubaan bunuh. Termasuk cerita ni. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, saya cari dalam internet. Ada ke rupa Zainab ni? Rupanya satu filem. Cantiklah perempuan Yahudi ni. Jadi Nabi pun makan bersama-sama dengan sahabat dia. Bishr bin Barra radhiyallahu. Nak jadi cerita tuan-tuan, Bishr meninggal dunia. Beberapa minggu lepas tu. Kena racun tu. Nabi selamat. Tetapi kata dia, pakar-pakar sejarah, salah satu sebab mengapa Nabi kemudiannya sakit kemudian tu, salah satu sebab kerana racun tu lah. Darah. Itulah tuan-tuan. Tetapi apa berlaku pada Zainab? Bukan pakai lepas gitu je tuan-tuan, sahabat-sahabat tangkap Zainab. Tangkap. Di Khaybar ni. Apabila dia tanya misalnya, mengapa Zainab kamu sanggup meletakkan racun? Tengok sahabat Nabi, Bishr bin Barak dah meninggal dunia. Kerana perbuatan kamu tu. Dia kata, bukan apa aku ni. Aku nak test je. Kalau betul-betul dia Nabi, tentu dia tahu hal ini. Relax dia jawab kan. Bila dia tanya dia menjawab, jika benar Muhammad ini Nabi, tentu dia akan tahu hal ini. Tentu dia akan tahu hal racun ni. Tetapi saya nak menipu tuan-tuan. Tetapi dalam cerita ni, dalam buku ni, pengarang katakan, Rasulullah maafkan juga. Sebab dia dah mengaku. Dia mengaku dan dia cerita hal yang sebenarnya. Maaf, Allahu Akbar tuan-tuan. Sahabat mati tuan-tuan. Nabi sakit kemudian. Tapi boleh maafkan juga Allah, orang meracun. Kita kalau tak berumur kata orang buat misalnya kita, boleh tentu lagi tak berumur kan teori dia. 7 keturunan kita tak tegur siapa. Pak tuan-tuan. Dan dua dia contoh bagaimana Rasulullah hebatnya orang buat ke dia maafkan juga. Ini kita misalnya kawan semis kita dalam WhatsApp je. Allahu Akbar. Kawan tegur kita dalam WhatsApp je. Dia kata you boleh cakap kasar. Ada. Left WhatsApp, kemudian bermusuh dengan kawan tu. Ini kita kan. Bukannya payah sangat kan. Maaflah.
Gura-gura je kadang-kadang ada WhatsApp ni kan. Itu dia. Nampak contoh tuan-tuan. Ini contoh kedua, bagaimana sifat pemaaf Rasul. Sesuai dengan perintah Allah tadi. Bila Allah suruh, dia buat terus. Tak ada pula salah nanti dulu KIV ataupun ada tempatnya aku boleh maaf. Tetapi lihat tuan-tuan, dua peristiwa penting ini. Pertama tadi dia kena racun. Yang pertama tadi bapa saudara dia kena bunuh dalam perang Uhud. Yang kedua dia sendiri dia racun. Kita tengok benda yang lebih hebat lagi. Yang ketiga. Dalam buku ni semua dicerita tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan bila saya terangkan ni cepat faham. Tidak mahu membinasakan musuh dalam perang Uhud. Perang Uhud ni sebagaimana kita sedia maklum berlaku selepas perang Badar. Perang Badar orang-orang musyrikin Quraisy Mekah tewas. Mereka kalah. Oleh sebab itu mereka dendam lagi. Dia kata tak jadi ni. Maka dia lancarkan lagi peperangan dan peperangan itu berlaku di Bukit Uhud. Kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, Madinah. Ada lah tu agensi terbawa kita ke sini ni. Nak melihat perkuburan syuhada Uhud. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Dalam perang Uhud ini Nabi luka parah, gigi patah, luka parah, penuh dengan darah dan sebagainya. Dan ramai sahabat-sahabat terkorban. Mus'ab bin Umair, bapa saudara dia sendiri Hamzah terkorban. Nabi luka parah. Dan setengah-setengah sahabat yang meninggal tu kerana mempertahankan Nabi. Mereka jadikan Nabi tu, mereka jadikan diri mereka sebagai kubu pertahanan. Dia lindung Nabi, mereka sanggup kena panah. Sayanglah Nabi. Sayangnya mereka kepada Nabi SAW. Jadi luka parahlah Nabi ni. Ini kecederaan yang paling parah dalam peperangan yang berlaku pada baginda Rasulullah. Dan dikatakan dalam sejarah bahawa dalam peperangan ini orang kita Islam kalah. Sebab ramai yang terbunuh, syahid. Bila sahabat-sahabat melihat keadaan tu, ramai yang syahid, Nabi pun cedera parah, gigi pun patah, berdarah ni, sampai daripada atan sampai meleleh kat kaki. Apa kata mereka? Dia kata Rasulullah, engkau doa supaya hancur orang Quraisy ni. Doa supaya hancur. Sahabat-sahabat mendesak dia. Apa jawab dia? Relax je jawab. Aku diutus bukan untuk melaknat, tetapi sebagai da'i dan rahmat. Tak cukup dengan itu, dia berdoa pula, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Mana kalau mereka mengerti, ya Allah, dia tak buat aku macam ni. Aku tak buat apa-apa pun, aku membawa kebenaran kepada mereka sebagai pendakwa. Oleh sebab mereka tak mengerti, telah jadi ampunkanlah mereka. Nampak tuan-tuan? Dah cedera macam tu, darah bercucuran, sahabat-sahabat meninggal, ramai pula tu. Bila dia suruh didesak supaya doakan, sebab dia kata di sahabat, Rasulullah kau doakanlah, doa kau makbul, supaya mereka dah hancur selebur-leburnya. Apa jawab dia? Aku diutus bukan untuk melaknat orang, bukan untuk memaki dan sebagainya, tetapi untuk memberi rahmat, kesayangan belas, untuk memberi rahmat kepada mereka. Doa pula lagi. Apa yang kita dapat di situ? Ini juga satu sikap Nabi, tak simpan dendam. Sebab dia tahu bahawa benda itu berlaku kerana orang tak faham. Orang tak faham. Itu dia kan. Doa supaya mereka berhidayah. Itu tuan-tuan, kita dapati bahawa semua musuh-musuh termasuk dari Wahsy tadi kan. Musuh-musuh perang Uhud termasuk Wahsy kan. Dapat hidayah. Berkat ni kan. Sesungguhnya mereka tidak mengerti. Berilah petunjuk kepada mereka. Ramai dapat petunjuk. Wahsy, Abu Sufyan, dan ramai-ramai lagi. Hindun, isteri Abu Sufyan. Yang kita diceritakan buat kejam kepada sahabat-sahabat dalam perang Uhud dan sebagainya. Satu lagi. Lepas 11 minit. Ini tuan-tuan dan puan, nama ni selalu ustaz-ustaz beritahu kita. Hatib bin Abi Balta'ah, veteran perang Badar. Perang yang pertama sekali dalam Islam, dia salah seorang yang masuk perang itu.
sahabat Nabi ni. Sehingga kan hadis mengatakan siapa yang jadi veteran perang Badar, maka apa saja kesalahan dia jangan ambil kira. Sebab Allah dah maafkan. Boleh jadi agaknya Nabi ambil kata-kata itu. Sebab dia sendiri yang mulakan perkataan itu kan, hadis dia. Tengok cerita ni tuan-tuan. Rancangan Nabi untuk membuka Mekah. Tetapi dia rahsiakan. Sebab kalau sekali diberitahu, maka takut orang Mekah bersedia, maka jadi peperangan besar. Di Mekah masa itu, ramai lagi orang Islam yang tak dapat berhijrah. Jadi takut nanti orang Islam yang ada di Mekah pada masa itu, pengikut Nabi, akan terbunuh sama bila berlaku peperangan besar. Nampak strategi Nabi, tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu dia nak masuk, jangan beritahu siapa pun. Tetapi nak jadikan cerita, tuan-tuan, sahabat Nabi yang bernama Hatib ni, dia menggunakan seorang wanita. Dia gunakan seorang perempuan. Dia kata tolong hantar surat ni kepada suku sakat aku di Mekah, supaya mereka ni lari jauh-jauh, keluar daripada Mekah kan, atau lari jauh-jauh. Sayangnya Hatib ni kepada saudara mara dan kaum kerabat di Mekah, supaya mereka ni jangan ada di Mekah waktu tu, keluar Mekah, sebab Nabi nak datang. Salah besar, tuan-tuan. Rahsia Nabi dipecahkan oleh sahabat dia. Tetapi tuan-tuan, Allah beritahu Nabi tentang kerja Hatib ni. Dan Nabi pun panjang cerita ni. Nabi pun menyuruh sahabat-sahabat dia seperti Sayyidina Ali, Zubair pergi cari wanita ni. Dapat tangkap. Wanita cerita dah. Siapa suruh kamu ni? Hatib bin Abi Balta'ah. Maka dipanggil Hatib tu. Kalau Sayyidina Umar diceritakan dalam cerita ni, kena nak pancung je. Dia kata ni pengkhianat ni. Geram betul aku tengok. Elok dipancung je. Nabi kata nanti dulu. Aku nak dengar penjelasan dia. Dia ceritalah. Dia kata aku berbuat seperti ini ni. Di Mekah ni ramai lagi kaum kerabat aku. Nanti bila berlaku perang besar-besar misalnya, kalau aku tak beritahu, mereka nanti terbunuh. Itu sajalah. Aku minta maaf lah kesalahan aku ni. Sebab minta maaf. Cerita benar pula, veteran perang Badar pula, maka apa yang berlaku? Nabi pemaafkan. Walaupun rahsia besar ni dipecahkan, tetapi oleh sebab minta maaf, dia ceritakan keadaan sebenarnya. Ini memberi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Kalau kita dah bersalah kan, cerita benar lah. Jangan misalnya kona situ, kona sini. Ini yang berlaku misalnya kan, berlaku dalam peperangan yang jauh tu, peperangan Tabuk kan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang orang munafik, macam-macam konar dia. Alasan itulah, alasan inilah. Tetapi sahabat Nabi yang bernama Ka'af, walaupun di pulau, bercakap jujur. Dia kata tak ada apa-apa, tapi tak tahu macam mana aku tak dapat pergi. Tak ada apa-apa. Tapi tak tahu macam mana aku tak dapat pergi bersama-sama Rasulullah. Akhirnya walaupun di pulau, Allah ampunkan dia. Nampak, tuan-tuan? Bila kita benar mengaku, bertaubat dan ampun, akhirnya Allah ampunkan. Kita lihat dalam konteks ni kan, Hatib ni akhirnya diampuni oleh Rasulullah SAW. Okay. Ini cerita pembukaan Kota Mekah, tak payah saya terangkan. Okay. Dan ini akhir sekali untuk malam ni. Akhir sekali untuk malam ni. Bagaimana Nabi memaafkan semua penduduk Mekah. Ya Allah, sebelum dia berhijrah, tuan-tuan, mereka dah menyakiti dia. Tetapi tengok bila dia datang, orang Mekah dah tak boleh buat apa-apa. Dia maafkan dia. Sejak di Mekah hingga berhijrah ke Madinah, musyrikin Mekah mengganggu dakwah Nabi. Banyak peperangan kan, siri-siri peperangan. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, dan yang kecil-kecil lagi tu. Ini kerja-kerja musyrikin Mekah kan. Pengikut dia diseksa pula, Ammar bin Yasar, dan berapa yang orang lagi kan, Bilal bin Rabah, Sumayyah pun misalnya langsung meninggal dunia. Dia kerjakan oleh orang besar-besar Quraisy di Mekah kan. Pengikut diseksa dan dibunuh, dan Nabi terus diserang dalam perang demi perang. Itulah dia perbuatan orang Mekah terhadap Nabi. Tapi apa yang berlaku, apabila berjaya memasuki ke Mekah dengan izin Allah SWT selepas perjanjian Hudaibiyah,
Penduduk Mekah pun menjerah, tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Nabi datang dengan berpuluh-puluh ribu tentera daripada Madinah. Dan mereka hanya menanti apa yang Nabi tidak lakukan. Masa-masa dah gosok je salah tengkuk kan. Allah Akbar. Habislah kita kena pancur kali ini. Apa tu? Menanti apa yang Nabi tidak lakukan. Ada yang setengah tu lari. Termasuk dalam masalah Wahsy tadi lari. Tapi kebanyakan tu lari ke mana lagi? Jadi maknanya mereka menanti apa hukuman Nabi. Dengan keadaan takut. Tapi apa yang berlaku? Dia dekatkan cerita. Akhirnya Nabi pun mengucapkan seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf sendiri. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf ucapkan kepada adik-beradik dia yang menyakiti dia tu. Buanglah telaga dan sebagainya. Akhir sekali happy ending dalam cerita surah Yusuf ni, dia maafkan. Qala la tasriba alaikumul yawm. Depan-depan adik-beradik dia cakap. Aku tak kutuk kamu hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah dah ampun kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Ayat ini juga yang dibaca oleh Nabi kepada penduduk Mekah tu. Baru mereka sedap hati. Kalau tidak masing-masing meraba tengkuk je. Kita kena pancung lah kali ni. Kita buat macam-macam kat dia dulu, kat sahabat. Mereka dah datang, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Ini kata dia sejarah. Maaf cara beramai-ramai yang paling agung sekali. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang kafir ni. Kalau kita misalnya tak ada can. Inilah dia tuan-tuan sikap Rasulullah SAW. Yang kita dapat malam ada 4 kan. Sekarang kita tengok hadis pula. Tengok hadis Tuan-tuan dan puan, bila kita tak memberi maaf, jangan main tuan-tuan, ada hadiah ancaman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang datangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Sama ada dia berada di pihak yang benar ataupun salah. Saudara kita tu yang salah kan. Tapi dia minta maaf kan. Apabila dia tidak melakukan hal tersebut, kita kata tak ada. Awak je yang salah pada saya tu. Tak nak maaf. Maka dia akan tidak mendatangi telagaku di akhirat. Telaga Kausar tuan-tuan tak merasa lah kita. Kering dahaga lah nanti Nabi takkan jemput untuk minum tu. Sebab dia pun susah nak maafkan orang. Ini hadis ancaman bagi orang yang tidak suka memaafkan orang lain. Nampak? Jangan main tuan-tuan. Maafkanlah, kita bukan hidup lama tuan-tuan. Tak payah simpan dendam lagi. Kalau ada sekarang kan. Kalau ada kita tengok wah dia lagi di kampung, telefon. Minta maaf sebab saya dapat ilmu dari Ustaz Yasin malam ni. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Tengok satu lagi tuan-tuan. Sesiapa yang tidak memberi ampun atau maaf kepada orang lain, maka dia tidak akan diberi ampun. Bulan puasa berbuih mulut kita kan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah paling pemaaf, ampunlah aku. Berbuih mulut punya banyaknya minta doa dalam bulan Ramadan. Suruh ampun. Tetapi dia tak nak mampun kepada orang. Ya. Maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad daripada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi ni, dia pun Allah takkan ampunkan. Kita jangan main terlepas soal pengampunan ni. Bukannya payah sangat kan biar hati kita bersih semuanya. Tak ada lagi orang yang kita dendam dan sebagainya. Bagilah maaf. Sebab dalam hadis ni, hadis ancaman ni, selagi kita tak memaafkan orang lain, maka takkan diberi ampun. Mudah-mudahan termasuk saya kan. Saya semua orang yang menyebabkan surau kita ditutup ni, saya dah maafkan. Saya sebut banyak kali ni kan. Allahu Akbar. Mereka tak nak datang sini. Allahu Akbar. Yang kedua. Azan ke? Atau betul? Okey. Kita cakap IB sekejap bagi laluan. Bila masa daripada sekarang. Ini dia selalu kita baca kan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang apa kita baca? Memang disuruh pun kita baca lalu.
Tetapi tuan-tuan dan puan, sebagaimana saya sebut berbubuh mulut pun kita baca, tapi masalah nombor 2 ni tak settle. Ada orang yang kita tak beri maaf lagi. Siapa yang tidak memberi ampun atau maaf kepada orang lain, maka dia tidak akan diberi ampun juga oleh Allah. Hadis daripada Rasulullah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Dan setiap kali kita semayang pun tuan-tuan, kita minta ampun juga kan. Wa'fu anni, duduk antara dua sujud kan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tiap-tiap kali semayang baca. Tetapi kes nombor 2 tadi tak settle. Orang lagi 9 kata pondek dia. Dengan main kita lupa ni. Okey. Menangislah macam mana pun. InsyaAllah. Jadi gambar bawah tu gambar hiasan dia. Mudah-mudahan insyaAllah. Berjumpalah balik dengan kalau kita buat salah ataupun orang tu buat salah, untuk maafkan supaya kita dapat menggambarkan hadis yang saya baca tadi. Makna doa kita takkan dimakbulkan, dosa kita takkan diampunkan. Itu dia. Tetapi sebagaimana saya katakan, walaupun gambar hiasan, jangan pegang tangan gitu je. Lepas tu dalam hati ada lagi. InsyaAllah. Tetapi di samping itu tuan-tuan tengok. Adilnya Allah. Ancam-ancam juga. Motivasi diberi. Hadis riwayat Tabrani kan. Sesiapa yang memaafkan pada waktu dia mampu membalas. Boleh kita balas kan. Kawan tu lemah sungguh kan. Macam Rasulullah SAW pergi ke Mekah. Penduduk Mekah tak upaya apa-apa dah. Raba tengkuk je salahnya. Allah, bila lah kami nak kena pancung ni. Sesiapa yang memaafkan pada waktu dia mampu membalas, maka Allah memberikan maaf kepadanya pada hari kesulitan. Bila kesulitan tu? Yaumul mahsyar tuan-tuan. Susah sungguh kita. Yaumul mahsyar. Tapi insya-Allah dengan kita beri maaf pada orang lain di dunia ni semasa hidup, maka hari kesulitan tu nanti lepas kita. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini memberi motivasi, jangan payah sangat memberi maaf pada orang lain. Lihat. Okay. Tuan-tuan dan puan akhir sekali. Berapa banyak akhir ni? Dia tak ada dalam buku ni. Saya cari sendiri. Sebab orang kita ni bila ada benda-benda macam ni baru dia yakin. Kajian psikologi orang yang suka memberi maaf. Tak ada dalam buku ni. Mudah-mudahan dengan kajian ini, sebab zaman moden bila orang kaji, mula yakin kan. Kajian ini dilakukan oleh Dr. Ahmad Rostam Mazin, Presiden dan Ahli Jawatankuasa Early Career Secretaries, Persatuan Sekretariat Malaysia. Dia Presiden Persatuan tu. Mereka buat kajian. Ya. Mananya Dr. Ahmad Rostam tu? Itu dia. Saya tunjuk panah kan. Dia buat kajian mengenai orang yang suka bagi maaf. Salah sikit maaf kan. Tak adalah sesuatu yang dendam. Jadi dia buat kajian. Dia ahli psikologi kan. Kerana dia ni jawatankuasa satu NGO bernama Early Career Secretariat, Persatuan Sekretariat Malaysia. Itu dia gambar, kurus dia orang ni. Apa dia? Dalam tulisan dia, tulisan oleh Dr. Ahmad Rostam ni, apa kata dia? Orang yang suka memberi maaf terhindar daripada penyakit murung atau depres. Murung je bukan stres, depres. Itu lagi teruk lagi. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Itulah maknanya bila Nabi suruh, bila Allah suruh, sebenarnya ada hikmahnya. Kalau mudah memberi maaf, penyakit ini tak akan datang. Itu. Suka memaafkan kesalahan orang lain akan menyebabkan stres menjadi lebih baik. Sistem imuniti badan lebih kuat. Dan mengurangkan hormon stres. Menghilang sakit kepala, sakit hati dan sebagainya. Ini kata Dr. Ahmad Rostam dalam tulisan dia. Saya hanya ambil ni, nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada kita. Maknanya kalau kita menyimpan dendam dengan orang lain, sakit hati, banyak orang kita sakit hati, maka penyakit-penyakit ini cerah masa depan untuk datang. Allahu Akbar. Itulah ada hikmah tuan-tuan. Bila Nabi kata jangan tak suka maafkan orang lain, rupanya ini penyakit. Orang dapat kajian.
Macam yang di-share oleh Dr. Fuad petang tadi, tengah hari tadi. Cerita poligami kan. Orang poligami umurnya panjang. Orang poligami umurnya panjang. Tanya pada dia. Ini satu kajian dia buat di barat. Ini kajian kita tuan-tuan. Masalah psikologi kan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan ini kajian ni pula dibuat di Universiti Stanford. Ini satu bandar Stanford, mungkin Dr. Pak tahu bandar ni kan. Sebab Allahyarham Datuk Dr. Harun di sini lah. California kan. Pakar psikologi bernama Frederick Laskin di Universiti Stanford. Dulu masa saya kerja dulu saya tak pergi kan, kawan-kawan saya ramai pergi sini buat kajian. Stanford University ni kan. Dia memberi fatwa atau tip mudah untuk memaafkan seorang. Senang je kalau kita susah sangat nak maafkan orang. Kata di Frederick Laskin ni daripada universiti ni, pertama sekali syukurlah apa yang ada pada diri kita ni. Sebab kadang-kadang kita susah nak maafkan orang lain sebab kita rasa ada benda yang kita tak ada pada diri kita. Orang tu ada. Dia marah. Tetapi yang kedua tengoklah. Ini yang penting nombor 2 ni. InsyaAllah pandanglah positif di atas satu perkara. Contoh salah kan, ada orang buat celaka kan. Kita nampak orang tu misalnya tiba-tiba cup kereta kita di highway atau jalan raya. Kita pandang positif, dia sakit perut agaknya, tu nak cepat pergi tandas. Tu lah. Tak ada kan. Kalau kita tak maaf, celaka betul orang ni. Kereta banyak pun sibuk. Tu negatif. Tetapi kalau positif, mudah-mudahan dia cepat sampailah cepat ke tandas. Walaupun nampaknya celaka, tetapi menunjukkan memberi positif. Tengok tuan-tuan macam mana Nabi SAW tadi kan. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka kerana mereka tidak faham, kerana mereka jahil. Positif lah tu. Pandang sebab itulah menyebabkan mereka jadi begitu. Jadi rupa-rupanya pakar psikologi Frederick Laskin daripada Universiti Stanford, California ni, akhirnya dia kata itulah dia. Sesuai sebagaimana dia ajar oleh Islam tuan-tuan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan dan puan kita sempurnakan hajat daripada Ustaz Samuri ni. Dia minta saya bacakan doa kesyukuran dan keselamatan sempena majlis akikah cucu ke-7 dia. Saya baru 4, dia dah 7 dah. Nama cucu dia yang baru ni laki-laki.